Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua yang sudah hadir bersama dengan kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berjumpa kembali pada hari ini. Insya-Allah kita bersama-sama akan belajar tasrif muka surat 89. Muka surat 89. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah tuan-tuan semua, sebelum saya mulakan kelas ni, saya nak pastikan terlebih dahulu kepada tuan-tuan semua, adakah suara saya jelas ke tidak? Adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Waalaikumsalam Puan Ramlah. Waalaikumsalam Puan Nurmadiah. Okey. Jelas ke tidak tuan-tuan? Kalau jelas, insya-Allah kita akan memulakan kelas ni, iaitunya pada muka surat 89. Alhamdulillah jelas. Syukran Puan Ramlah. Syukran. Okey, baiklah tuan-tuan semua. Hayya nabda' darsana al-yawm bi qira'ati suratil Fatihah. A'udzubillah. Okey, tuan-tuan semua. Pada hari ini kita akan belajar wazan, masih sama wazan macam semalam ya. Wazan semalam fa'ala yaf'alu yang semalam. Hari ini pun juga tuan-tuan, wazan dia fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Wazan tetap sama macam semalam. Okey, jelas ya Puan Nurmadiah, syukran. Okey tuan-tuan, jadi wazan tetap sama macam semalam, iaitu wazan fa'ala yaf'alu. Okey. Contoh perkataan yang mengikut wazan fa'ala yaf'alu ialah ra'a yar'a. Ra'a yar'a. Yar'a. Okey. Ra'a yar'a. Dan ini contoh perkataan yang mengikut wazan fa'ala yaf'alu ialah ra'a yar'a. Okey. Jadi tuan-tuan, kalau kita yang pertama kali kita cari apa? Kata dasar. Jazar kalimah. Jadi jazar kalimah dia apa? Jadi tuan-tuan, sekarang ra'a maknanya adalah menjaga, memimpin, menggembala. Ra'a ni tuan-tuan, yang paling pertama dalam ilmu tasrif kita kena mencari kata dasar. Kita cari kata dasar. Sama ada tuan-tuan nak tengok ra'a ke yar'a. Boleh. Sekarang tuan-tuan sila tulis dalam ruang komen apa kata dasar daripada ra'a ataupun yar'a. Sila tuan-tuan semua sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen apa kata dasar daripada ra'a ataupun yar'a. Yang mana sajalah. Sila kepada tuan-tuan semua sila tulis dalam ruang komen. Ra'a yar'a. Kata dasar dia. Sebabkan tasrif kita kena pandai dan kena hadamkan dalam mencari kata dasar. Okey, Puan Ramlah, Puan Nurmadiah terbaik. Ada lagi nak jawab? Okey. Tak ada ya? Okey, tak ada lagi. Apa kata dasar ra'a yar'a? Senang saja tuan-tuan, senang saja. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, yang sejajar dengan fa adalah ra. Okey? Sejajar dengan fa adalah ra. Sejajar dengan ain adalah ain. Okey. Yang sejajar dengan lam adalah alif. Ini alif ni tuan-tuan ya, alif tu ya. Alif tu ada yang tegak lurus, ada yang bengkok.
Alif tu ada yang bengkok, ada yang tegak. Apa beza alif bengkok dengan ya, Ustaz? Kalau alif yang ya tu dia ada titik. Kalau alif bengkok ni tak ada titik. Ni alif bengkok nama dia, dia alif. Jadi tuan-tuan semua, jadi kata dasar dia lah yang sejajar dengan fa, ra, ain, lam ni apa? Alif. Cumanya tuan-tuan, alif tak pernah jadi kata dasar. Sama ada yang bengkok ke tegak. Tak pernah jadi kata dasar. Macam mana nak tentukan, Ustaz? Kita tengok pada fi'il mudhari'. Tengok pada mudhari' dia. Alif ni berubah jadi apa? Oh, dia tak berubah pun. Tetap juga alif bengkok. Tetap juga alif bengkok, tuan-tuan. Tetap juga alif bengkok. Tak berubah, tuan-tuan. Pada fi'il mudhari' pun juga tak berubah. Jadi kita pun tak boleh juga berpanduan kepada fi'il mudhari'. Macam mana cara dia lagi, Ustaz? Tengok pada masdar dia. Masdar ini macam mana? Ri'ayatan. Ini masdar dia, ri'ayatan. Tuan-tuan tengok dekat sini. Ri'ayatan ni, alif ni berubah jadi apa? Berubah jadi ya, tuan-tuan ya. Berubah jadi apa? Berubah jadi ya. Maka tuan-tuan semua, yang ya ni lah kata dasar dia. Maka ya itulah kata dasar dia, tuan-tuan. Jadi kata dasar dia ra, ain dan ya. Macam tu, tuan-tuan ya. Jadi kata dasar daripada ra'a, yar'a. Ra'a tu sebabkan ujung yang sejajar dengan lam dia alif, kita kena tengok pada mudhari'. Pada mudhari' tak berubah juga. Macam mana kita tengok lagi? Tengok pada masdar dia. Cumanya tuan-tuan, semua yang bentuk dia alif bengkok tu, yang bengkok macam ni, kalau untuk 3 huruf ya, kalau untuk kata kerja 3 huruf macam ni, kalau ujung dia alif bengkok, tuan-tuan, itu insya-Allah itu ya saja, tuan-tuan. Itu semua dia ya tu. Itu kata dasar dia ya. Jadi kalau terjumpa alif bengkok macam ni, maknanya kata dasar dia ya lah tu, tuan-tuan ya. Ya, semua yang macam tu ya. Jadi ya je semua tu. Cuma kalau nak pastikan, tengok pada masdar dia. Kalau nak memastikan dia betul ke ya ke tidak, tengok pada masdar. Tapi semua yang alif bengkok dekat ujung, kalau 3 huruf ya, kalau kata kerja dia 3 huruf ya, tuan-tuan ya, kalau kata kerja 3 huruf macam ro'a tu, ujung dia alif bengkok, mana alif bengkok tu sebenarnya dia adalah ya. Semua macam tu ya. Okey, macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Waalaikumsalam, Tuan Abdul Halim. Faham ke tak faham, tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Jadi tuan-tuan, yang paling pertama ni, tuan-tuan kena tengok, kena cari tahu kata dasar dulu ya. Dalam mencari kata dasar, kalau terjumpa huruf illah, terjumpa alif, apa lagi, tuan-tuan kena cari tahulah siapa sebenarnya alif tu. Adakah dia waw ataupun ya. Okey, terbaik. Alhamdulillah faham. Syukran Puan Nurmadiah, Puan Ramlah dan tuan-tuan yang lain. Okey. Maknanya tuan-tuan kata dasar dia ra, ain dan ya. Lepas tu tuan-tuan, apa bina dia tuan-tuan? Apa bina dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa bina'ul fi'il dia tuan-tuan? Apa bina dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua yang sudah hadir, sila tulis dalam ruang komen apa bina dia. Sila tuan-tuan semua. Jangan malu. Jangan takut silap. Jangan takut salah. Tak apa. Okey, Puan Ramlah. Ada lagi tuan-tuan yang lain? Yang lain sila. Jangan malu. Jangan takut silap ya. Okey, tak apa. Salah pun tak apa juga. Silap pun tak apa juga. Puan Ramlah Mu'tal Nakis terbaik. Puan Nurmadiah terbaik. Ada lagi yang nak jawab? Puan Zaini terbaik. Masya Allah. Ada lagi? Okey, jadi tuan-tuan, bina dia apa? Kalau kita nak mencari bina, kita fokus kepada kata dasar dia. Kita fokus kepada kata dasar. Berpanduan kepada kata dasar. Pada kata dasar ni tuan-tuan ada huruf illah. Maka nama dia mu'tal. Maka bina dia bina mu'tal. Ada huruf illah kan, nama dia mu'tal. Huruf illah dekat ujung, nama dia mu'tal naqis. Jadi tuan-tuan semua, bina dia adalah mu'tal naqis. Betul Tuan Abdul Halim, betul juga. Terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Masya Allah. Jadi tuan-tuan semua, alhamdulillah kita dah dapatkan kata dasar, kita dah dapatkan apa bina dia. Kata dasar ra, ain dan ya, bina dia adalah mu'tal naqis. Terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Masya Allah. Okey, sebelum kita teruskan,
Yang untuk dua ni tuan-tuan, kata dasar dan mina, jelas ke tak jelas, sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tak jelas? Kalau jelas, kita akan teruskanlah. Kalau tak jelas, boleh kita ulang balik. Jelas ke tak jelas tuan-tuan, sila tulis dalam ruang komen. Okey, jadi tuan-tuan, kata dasar dan mina, ini kunci utama dia lah. Okey, jadi kalau dah jelas ni, kita boleh teruskan kepada sirah dan juga wazan serta makna perkataan ya. Okey, jelas. Syukran Tuan Abdul Halim, Puan Ramlah, Puan Nurmadiah dan tuan-tuan yang lain. Terbaik. Okey. Okey, jadi tuan-tuan semua, kalau dah jelas, kita akan meneruskan kepada yang selanjutnya berkenaan dengan tadi kata dasar, jazat, kata dasar dan juga bina. Sekarang tuan-tuan kita belajar mengenai sirah dan wazan sekali dengan makna perkataan. Okey. Sekarang tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan semua, sekarang tuan-tuan fokus kepada tabel dalam muka surat 89 tu ya, tabel muka surat 89. Saya nak minta tuan-tuan semua, nak tanya kepada tuan-tuan semua, apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya yang menggembala, yang menjaga atau orang yang menjaga atau orang yang menggembala? Apa bahasa Arabnya tuan-tuan? Madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Orang yang menggembala ataupun orang yang menjaga, orang yang memimpin, sama je tu ya. Orang yang memimpin, apa bahasa Arab dia? Atau pemimpin juga boleh. Apa bahasa Arab dia tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Apa bahasa Arab dia? Sila tuan-tuan fokus. Tengok pada tabel. Tengok pada tabel akan terjumpa lah tu. Kalau tuan-tuan tahu apa bahasa Arab dia menjaga, ada ro'a. Maka apa bahasa Arab orang yang menjaga, orang yang memimpin ataupun pemimpin? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Okey, terbaik. Terbaik. Terbaik Tuan Abdul Halim, Puan Ramlah, Puan Nurmadiah, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa bahasa Arabnya? Orang yang menggembala atau penggembala. Orang yang memimpin atau pemimpin. Ada lagi tuan-tuan semua yang hadir boleh jawab saja. Tak apa, silap tak apa. Okey, terbaik. Jadi bahasa Arab dia adalah ra'in. Jadi bahasa Arab dia tuan-tuan semua ialah ra'in. Dalam kitab tu ada cakap ra'in. Okey, ra'in. Lepas tu tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia tuan-tuan? Betul, Puan Zaini, betul, terbaik. Lepas tu tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Tadi bahasa Arab dia adalah ra'in. Betul, Puan Nur Fazilah. Waalaikumsalam, terbaik. Terbaik. Lepas tu tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Sirah dia lagi. Siratun. Sirah dia tuan-tuan. Apa sirah daripada ra'in ni tuan-tuan? Okey, Tuan Abdul Halim, Puan Nur Fazilah, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa sirah dia? Sirah dia. Kita dah tahu dah bahasa Arab pengembala, pemimpin adalah ra'in. Maka sirah dia apa? Okey, Puan Zaini fa'il. Ismul fa'il ya, betul, terbaik. Ismul fa'il ya. Puan Nurmadiah ismul fa'il, betul, terbaik. Betul, Puan Zaini, betul. Jadi sirah dia, Puan Ramlah, betul, ismul fa'il. Jadi sirah dia tuan-tuan, ismul fa'il. Kita kena tulis isim ya. Ismul fa'il ya. Okey, terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Masya Allah. Lepas tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah dapatkan sirah dia, bahasa Arab pemimpin adalah ra'in. Sirah dia adalah ismul fa'il. Maka wazan dia apa tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Yang terakhir wazan. Sila tuan-tuan semua. Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Okey, Puan Nurmadiah, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa wazan dia tuan-tuan? Okey, Puan Nurfazilah, terbaik. Tuan Abdul Halim, terbaik. Puan Ramlah, terbaik. Ada lagi nak jawab?
Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Okey, tak ada lagi ya. Wazan dia betul. Wazan dia adalah fa'ilun tuan-tuan ya. Wazan dia ialah fa'ilun. Tapi ustaz, dia tak nampak macam tak sama pun dengan ra'in ustaz. Yang tak sama ni tuan-tuan, sebenarnya dekat sini ni sebenarnya ra'iyun. Ada kan ada ya tuan-tuan ya. Dekat ujung kan ada ya. Tadi kata dasar dia kan sebenarnya ain dan ya, betul ya tuan-tuan ya. Kata dasar dia kan macam tu tadi tuan-tuan. Ain dan ya. Sepatutnya pada lam ni ada ya. Ya macam ni tuan-tuan ya. Yang fa dia ni adalah ra. Fa dia adalah ra. Ain dia adalah, saya bagi warna biru lah. Ain dia adalah ain. Sepatutnya macam ni tuan-tuan. Fa'ilun, ra'iyun. Sepatutnya macam tu tuan-tuan. Tapi ia dekat sini ni disembunyikan. Baris depan pada ya dan baris depan ni disembunyikan. Sehingga dia macam mana jadi tuan-tuan? Ra'in. Ini tuan-tuan semua dalam ilmu nahu. Ya tuan-tuan ya. Dalam ilmu nahu ini dinamakan dengan apa tuan-tuan? Isim mangkus. Ini isim mangkus tuan-tuan ya. Jadi ra ini tuan-tuan sebenarnya dekat ujung dia ada baris depan pada ya. Ra'iyun sebenarnya. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan mengi'rabkan ra'in, tuan-tuan i'rabkan dia marfu' dengan dhammah tak nampak. Mana dhammah dia tak nampak tu ustaz? Sebenarnya selepas ain ni ada ya yang berbaris depan. Macam tu. Sebab tu dia muqaddarah tuan-tuan ya, isim mangkus ya. Jadi tuan-tuan semua, ra'in asal dia ra'iyun, cuma yang ya ni disembunyikan tuan-tuan ya, disembunyikan ya. Okey. Jadi macam tu tuan-tuan. Sebab itulah nama dia isim mangkus dalam ilmu nahwu. Tapi wazan dia tetap macam fa'ilun Ustaz. Tetap wazan dia fa'ilun tuan-tuan. Wazan dia fa'ilun. Cuma yang ra'in tu dah berubah. Asal dia ra'iyun berubah jadi ra'in. Yang ya tu apa kan nama dia? Disembunyikan. Terbaik. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jadi tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan ingatlah balik, ra'in ni, ini isim mangkus ya. Samalah macam tuan-tuan belajar dengan Ustaz Angga tu. Qadin, sama tu. Qadin. Apa lagi? Jarin. Itu isim mangkus semua. Itu isim mangkus sama macam ra'in. Isim mangkus. Jadi tuan-tuan yang pada muka surat 89 ni tuan-tuan semua, isim fa'il dia daripada atas sekali tu ra'in, abin, ra'in, apa lagi? Tagin, sa'in, ra'in, na'in, semua ismul fa'il dia, semua isim fa'il dia adalah isim mangkus tuan-tuan ya. Semua isim fa'il dia isim mangkus ya. Semua isim fa'il adalah isim mangkus dalam ilmu nahwu. Alhamdulillah jelas ya. Okey, syukran. Terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Betul. Waalaikumsalam Puan Zaidah. Alhamdulillah semua cakap jelas. Okey, kalau macam tu kita akan meneruskan kepada latihan. Kita akan teruskan kepada latihan. Latihan kita cuba yang nombor nombor 4 boleh tuan-tuan, nombor 4. Kita cuba nombor 4 ya. Nombor 4 boleh juga. Nombor 4. Kita cuba nombor 4 ya. Nombor 4. Okey, saya kecilkan dulu table dia. Okey. Nombor 4. Nombor 4 tu tak ada baris dia. Okey. Linailil al-karamati minallahi. Okey tuan-tuan ya. Jadi nombor 4 ya. Okey. Sekejap tuan-tuan. Yang ni. Fokus kepada yang ni, yang tak ada baris ni.
Yang pertama tuan-tuan latihan dia. Ini nombor 4 ya, latihan di bawah table tuan-tuan ya. Nombor 4, latihan yang di bawah table tu nombor 4. Nombor 4. Okey. Yang warna kuning ni tuan-tuan. Yang pertama, apa fi'il madi dia tuan-tuan? Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Yang nombor 4 di bawah table ya. Saya bagi warna kuning tu dalam skrin tuan-tuan. Dalam skrin tu. Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Okey. Tunim liam Ustaz. Okey, sila tuan-tuan semua Puan Romlah. Puan Romlah saya maksud dia apa Puan Romlah? Tak begitu faham. Tak faham. Okey, Tuan Abdul Halim, betul, terbaik. Apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Okey, Puan Nur Fazilah, betul, terbaik. Puan Zaidah, terbaik, Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Yang warna kuning tu. Yang warna kuning. Betul, Puan Romlah, terbaik. Ada lagi nak jawab? Okey, fi'il madi dia apa tuan-tuan? Sa'a ya. Itu fi'il madi dia, sa'a. Jadi fi'il madi dia sa'a. Maknanya apa? Maknanya telah berusaha ataupun berjalan. Okey, terbaik. Lepas tu tuan-tuan, apa sirah dia ni tuan-tuan? Apa sirah dia? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Puan Romlah cakap nombor 5. Ingat nombor 5 tadi ya. Bukan nombor 5 ya. Okey. Sekarang tuan-tuan semua, apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Kita tahu yang warna kuning, perkataan yang bagi tanda warna kuning tu, fi'il madi dia sa'a. Sekarang tuan-tuan fokus kepada yang sa'a. Tengok yang sebaris dengan sa'a tu dalam table tu. Agak-agaknya sirah dia apa tuan-tuan? Yang matching dengan dia. Agak-agaknya sirah dia apa tuan-tuan? Okey, Tuan Abdul Halim cakap fi'il madi. Okey, Puan Ramlah cakap fi'il amar. Okey, terbaik. Puan Zaidah terbaik. Puan Nur Fazilah terbaik. Ada lagi nak jawab? Tuan Abdul Halim fi'il amar. Betul, terbaik. Betul. Ada lagi nak jawab? Apa sirah dia tuan-tuan? Tuan-tuan tengok saja yang matching dengan dia pada yang sejajar dengan sa'a tu ya. Kalau tuan-tuan cakap fi'il madi, tulisan dia kena sa'a. Kalau dia fi'il madi ya. Mesti ada ya dekat ujung. Sedangkan ini tak ada ya dekat ujung dia. Tak ada alif bengkok dekat ujung. Kalau fi'il amar betul lah. Fi'il amar macam ni bentuk dia. Jadi ini sirah dia apa tuan-tuan? Fi'il amar tuan-tuan ya. Jadi sirah dia adalah fi'il amar. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Okey, terbaik. Sirah dia fi'il amar. Okey. Lepas tu tuan-tuan, selepas tuan-tuan tahu sirah dia, maka tuan-tuan kena cari wazan dia tuan-tuan. Apa ni wazan dia tuan-tuan? Tuan-tuan kalau wazan ni boleh tengok muka surat 88. Muka surat 88 pada yang sahih dia, muka surat 88. Tengok apa wazan dia tuan-tuan. Wazan fi'il amar. Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Wazan fi'il amar. Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Fi'il madi dia sa'a. Sirah dia fi'il amar. Maka wazan dia apa tuan-tuan? Okey, Puan Nur Fazilah terbaik. Terbaik. Ada lagi nak jawab? Puan Zaidah terbaik. Ada lagi nak jawab? Puan Ramlah terbaik. Puan Nur Fazilah, Tuan Abdul Halim terbaik. Masya Allah, terbaik semua. Okey, jadi wazan dia tuan-tuan senang saja. Wazan dia adalah if'al. Jadi sini ni tuan-tuan, sa'a ni apa fi'il amar dia? Sa'a tu fi'il amar dia apa tuan-tuan? Is'a. Is'a ya. Fi'il amar dia adalah is'a. Cumanya tuan-tuan, dekat sini ni, is'a ni macam tak sama pun. If'al ni wazan dia ada 4 huruf. Is'a ni tuan-tuan ada 3 huruf. Maknanya pada is'a ni tuan-tuan ada yang dihazafkan. Apa yang dihazafkan? Yang dihazafkan yang huruf illah dia. Huruf illah yang dihazafkan tuan-tuan ya.
ada huruf illah yang dihazafkan. Tuan-tuan ya, saya ada huruf illah yang dihazafkan. Apa dia? Iaitunya yang alif bengkok tu. Betul tuan-tuan ya, sebenarnya ada alif bengkok. Cuma alif bengkok ni kena hazafkan. Sebenarnya alif bengkok ni sejajar dengan lam ni. Sepatutnya sejajar dengan lam. Cuma dia dihazafkan. Okey tuan-tuan ya, dihazafkan. Jadi huruf illah dia dihazafkan. Jadi wazan dia tetap if'al. Wazan tetap if'al. Bacaan dia is'a. Bentuk asal dia ada huruf illah dekat ujung. Bentuk asal dia ada huruf illah dekat ujung. Okey, macam tu tuan-tuan semua ya. Okey, waalaikumsalam Puan Maslina. Okey, betul. Betul Tuan Abdul Halim, Tuan Zainal, betul. Terbaik. Masya-Allah. Betul. Alif maksurah atau huruf illah dekat ujung dihazafkan. Betul. Betul Puan Nur Fazilah. Okey, macam mana tuan-tuan? Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Jadi tuan-tuan, wazan tetap if'al, tapi perkataan dia is'a. Kenapa 3 huruf saja? Sebabkan ada yang dihazafkan. Apa yang dihazafkan? Huruf illah dekat ujung tu yang dihazafkan. Jelas ke tak jelas tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Okey, jelas ya? Alhamdulillah, syukran. Tuan Abdul Halim, Puan Ramlah. Okey, terbaik. Okey, terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Okey, di wazan dia adalah if'al. Sekarang tuan-tuan, selepas wazan, jazar, kata dasar. Kata dasar dia apa ni tuan-tuan? Kata dasar dia. Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar daripada sa'a tuan-tuan? Apa kata dasar dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Apa kata dasar daripada sa'a tuan-tuan? Apa kata dasar dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Okey, terbaik Tuan Abdul Halim, terbaik. Ada lagi yang nak jawab? Kata dasar dia. Ini penting ni dalam tasrif kata dasar ya. Kena tahu. Kata dasar macam mana cara dia Ustaz? Tengok pada kolom wazan. Tengok pada table wazan ya. Tengok yang pada wazan yang baris ketiga dalam skrin ni tuan-tuan ya. Tengok yang sejajar dengan fa. Tengok yang sejajar dengan ain. Tengok yang sejajar dengan lam ya. Okey, terbaik. Puan Ramlah, Puan Nurmadiah, terbaik. Ada lagi nak jawab? Kata dasar dia yang sejajar dengan fa apa? Sin. Sejajar dengan ain apa? Ain. Sejajar dengan lam apa? Huruf illah Ustaz. Huruf illah ya. Huruf illah tu kata dasar dia tuan-tuan ya. Okey, terbaik. Cumanya huruf illah ni yang alif bengkok ni tuan-tuan. Alif bengkok tu tak pernah jadi kata dasar. Alif bengkok tak pernah jadi kata dasar. Maknanya dekat sini tuan-tuan, alif bengkok tu okey jap ya. Alif bengkok tu tuan-tuan, jadi dekat sini alif bengkok ni siapa dia? Adakah dia waw ke ya? Kita tengok pada masdar dia. Kita tengok pada masdar dia. Alif bengkok tu berubah jadi ya. Maknanya kata dasar dia adalah ya ya. Sebabkan masdar dia adalah sa'yan. Sa'yan, gunakan ya dekat ujung. Jadi alif bengkok tu sebenarnya dia adalah ya ya. Alif bengkok yang ni yang kita hazafkan tadi sebenarnya dia adalah ya. Jadi kata dasar dia tuan-tuan semua iaitunya sin, ain dan ya. Macam tu tuan-tuan ya. Okey, betul. Sebabkan alif tak pernah jadi kata dasar. Jadi tuan-tuan semua kalau terjumpa huruf illah, apa lagi alif, tuan-tuan kena alif sama ada alif bengkok ke tegak. Alif bengkok tak pernah jadi kata dasar. Jadi tuan-tuan kena cari apa yang sebenarnya alif bengkok tu. Alif bengkok tu samaran saja. Maknanya sebenarnya dia adalah waw ataupun ya. Tuan-tuan kena pastikan tu, kena cari apa sebenarnya yang menyamar menjadi alif bengkok tu tuan-tuan. Tengok dia macam mana Ustaz? Tengok pada masdar ataupun fi'il mudhari' ya. Okey, jadi sana tu sebenarnya ya, tengok pada masdar dia. Okey tuan-tuan. Okey, lepas tu bina dia tuan-tuan. Apa bina dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen apa bina dia tuan-tuan. Okey, ada ya titik. Okey, tak apa. Puan Ramlah.
Okey, sekarang tuan-tuan semua, apa bina dia tuan-tuan? Okey, sila ada yang boleh bagi tahu apa bina dia? Puan Zaidah terbaik, masya-Allah. Puan Ramlah terbaik. Apa bina dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa bina dia tuan-tuan? Tuan Abdul Halim terbaik, masya-Allah. Puan Nur Fazilah terbaik. Okey, ada lagi nak jawab? Apa bina dia tuan-tuan? Apa bina dia? Bina dia kalau ada huruf ilah, tengok kata dasar dia, tengok pada kata dasar. Pada kata dasar ni ada huruf ilah, maka bina dia bina mu'tal. Bina mu'tal. Pada kata dasar dia ada huruf ilah, maka dia bina mu'tal. Huruf ilah dekat ujung ustaz, maka mu'tal naqis. Maka nama dia tuan-tuan semua ialah mu'tal naqis. Macam tu tuan-tuan ya. Mu'tal naqis. Terbaik. Masya Allah. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Betul. Puan Nur Fazilah, Puan Nur Madiah, Tuan Zainal, Tuan Haji Zainal. Terbaik semua. Masya Allah. Okey, jadi Alhamdulillah tuan-tuan semua, kita sudah selesaikan perbincangan tasrif dia punya. Tasrif dia punya ada fi'il madi, sirah, fi'il wazan dia, jazar kata dasar dia dan bina dia. Okey, sebelum saya masuk kepada nahwu dia tuan-tuan, yang untuk tasrif ni tuan-tuan, tasrif ni faham ke tak faham tuan-tuan? Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen untuk perbincangan tasrif ni tuan-tuan. Faham ke tak faham? Sila jawab dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Tasrif ni tuan-tuan ya. Jadi tasrif ni 5 poin dia. Fi'il madi dia apa? Sirah dia apa? Wazan dia apa? Kata dasar dia apa? Bina dia apa? Okey, faham semua ya? Alhamdulillah. Okey. Kalau semua faham, wadih. Okey, syukran. Puan Ramlah, Tuan Haji Zainal, Puan Nur Madiah, Tuan Haji Abdul Halim, Puan Nur Fazilah. Alhamdulillah faham semua ya. Okey, sekarang kita cuba nahwu dia. Kita bagi baris tadi is'a kan? Is'a. Sekarang nahwu dia tuan-tuan, nahwu. Okey, nahwu dia. Macam mana tuan-tuan mengikrabkan dalam ilmu nahwu ni? Untuk is'a ni tuan-tuan. Macam mana cara dia tuan-tuan? Ada yang boleh? Is'a. Macam mana tuan-tuan mengikrabkan is'a tu dalam ilmu nahwu tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Saya nak tengok macam mana tuan-tuan is'a tu tuan-tuan ikrabkan dalam ilmu nahwu. Sila. Ada yang boleh? Yang kalau boleh lengkap, boleh bagi lengkap. Kalau yang simple, boleh bagi simple. Tak apa. Saya nak tengok tuan-tuan macam mana tuan-tuan mengikrabkan dia. Sila tuan-tuan semua, sila jawab dalam ruang komen. Ada yang boleh? Is'a. Sila tuan-tuan semua, ada yang boleh? Tak ada ya? Okey, dalam ilmu nahwu dia macam mana? Is'a. Kalau yang simple dia, tuan-tuan sebut sajalah ini fi'il apa. Ataupun ini isim apa. Itu yang simple dia lah. Sekarang tuan-tuan, sila i'rabkan dalam ilmu nahwu is'a tu macam mana. Okey, Puan Nurmah yang sederhana, yang simple ya, fi'il amal terbaik, betul, tak apa. Puan Nur Fazilah, ni yang panjang dia, cuma ada kesilapan sedikit Puan Nur Fazilah. Dia bukan mabni alal fathah, bukan. Puan Zaidah terbaik. Tuh, terbaik. Okey. Puan Nur Madiah fi'il amar, betul fi'il amar, cuma bukan bisukun ya, bukan sukun, bukan ya. Ada lagi nak jawab? Okey, tak ada lagi? Okey, tak apa. Kita belajar bersama-sama ya. Jangan risau, jangan pening, kita belajar sama-sama ya. Jadi ini fi'il amar, betul. Jadi kalau hajah dan haji terjumpa fi'il, tuan-tuan semua terjumpa fi'il, kalau tuan-tuan semua terjumpa fi'il, tuan-tuan sebutlah fi'il dia fi'il apa? Fi'il amar. Okey, fi'lu amrin, fi'il. Tuan-tuan dah belajar, tuan-tuan belajar tu dalam ilmu nahwu level 3. Dalam ilmu nahwu level 3. Ada fi'il amar. Fi'il amar dan fi'il madi dia mabni. Fi'il amar dan fi'il madi dia mabni. Jadi tuan-tuan kena sebutlah fi'il amar mabni. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi kalau yang mabni ni tuan-tuan kena sebut nama dia, lepas tu sebut dia mabni. Nama dia mabni. Macamlah domirun mabniyun. Kena sebut nama dia dulu, lepas tu mabni. Jadi tuan-tuan macam fi'il amar ni pun juga mabni ya. Jadi fi'il tu 3. Fi'il madi, fi'il amar, fi'il mudhari'. Fi'il madi dengan fi'il amar tu mabni. Fi'il mudhari'
sebahagian besar dia tak mabni, mu'rab. Sebahagian kecil dia mabni lah kalau fi'il mudhari'. Ada yang fi'il mudhari' itu maknanya ada dua, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Tapi kalau fi'il amar dengan fi'il madi wajib mabni. Jadi fi'il amar mabni. Mabni ni macam mana Ustaz? Kekal ujung dia, tak berubah-ubah pun. Okey. Jadi mabni. Mabni. Is'a ni tuan-tuan tetap akan is'a, tak akan berubah jadi is'i, apalagi is'u tak akan. Is'a saja ya. Jadi dia mabni. Mabni dengan apa tuan-tuan? Tuan-tuan tadi dah tahu, dah tengok pada ilmu tasrif tadi. Tengok pada wazan tadi, ilmu tasrif tadi. Dekat ujung ni tuan-tuan ada yang dihazafkan. Apa yang dihazafkan? Huruf illah. Maka dekat sini tuan-tuan semua mabni ala hazaf harfil illah. Mabni dengan menghazafkan huruf illah. Jadi mabni ala hazfi harfil illah. Macam tu tuan-tuan. Jadi ini fi'il amar. Dan dia kekal. Kekal dengan apa? Sebenarnya ada huruf illah, tapi dia tu dah kekal dengan menghazafkan huruf illah dia. Maknanya huruf illah dia tak akan kembali lagi lah. Jadi mabni ala hazfi harfil illah. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi nama dia fi'il amar mabniun ala hazfi harfil illah. Macam tu tuan-tuan. Jadi fi'il amar ni tuan-tuan ada mabni dia tu ada 4, ada 5 rasanya. Ada mabni ala sukun, ada mabni ala dhammi, ada mabni ala hazaf nun, ada mabni ala hazaf huruf illah, ada mabni ala al-fathi. Itu macam tu fi'il amar tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh rujuk buku nahwu lah. Okey, terbaik. Masya-Allah. Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tak jelas? Kalau jelas kita akan teruskan ya. Jelas ya? Itu cara mengirabkan fi'il amar. Tuan-tuan boleh ulang kaji buku nahwu level 3. Tengok balik buku nahwu level 3. Fi'il madi, fi'il amar, dua-dua tu dia mabni ya. Okey. Fi'il amrin mabni ala betul. Puan Nur Fazilah betul. Okey. Li'annahu fi'il mu'tal nakis. Macam ni Puan Nur Fazilah. Kalau yang mu'tal nakis, istilah yang sahih mu'tal nakis ni tak perlu disebutkan dalam ilmu nahwu ya. Tak perlu disebutkan. Itu bina ya, tak perlu disebutkan dalam ilmu nahwu. Jadi kalau li'annahu tu, yang pakai li'annahu tu untuk fi'il mudhari'. Contoh, fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah, li'annahu sahihul akhir. Sahih akhir. Jadi dalam ilmu nahwu tu istilah dia sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah, 3 tu saja. Tapi itu pun untuk fi'il mudhari'. Untuk fi'il mudhari'. Itu untuk fi'il mudhari' ya. Bukan untuk fi'il amar. Kalau fi'il amar macam ni sajalah. Macam tu tuan-tuan ya. Okey, terbaik. Okey, terbaik ya. Okey, sekarang kita akan teruskan. Semua faham ya? Fi'il mesti ada fa'il. Fa'il dia apa tuan-tuan? Wa fa'iluhu. Fa'il dia apa tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Fa'il dia. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Mana fa'il dia tuan-tuan? Sila tulis mana fa'il dia. Tadi ini fi'il amar. Mesti ada fa'il dia. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Mana fa'il dia? Fa'il dia. Berusahalah. Siapa? Mana fa'il dia? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Okey, terbaik. Puan Ramlah, terbaik engkau. Tuan Abdul Halim, terbaik. Masya Allah. Puan Nur Fazilah, terbaik. Masya Allah, betul. Okey, betul. Jadi fa'il dia tuan-tuan, dhamir mustatir anta. Dhamir mustatir anta. Engkau ya. Ini fa'il dia mustatir anta. Kalau tuan-tuan dah belajar dalam ilmu nahwu ni mesti juga panjangkan ni kalau boleh ni. Fa'il dia dhamir mustatir. Kalau anta ni tuan-tuan ini confirm. Kalau is'a ni tuan-tuan confirm. Fa'il dia mustatir anta. Confirm tu maknanya dia dah wajib dah. Tak ada lagi kita nak cari yang lain. Memang confirm fa'il dia mustatir anta dah. Confirm. Tak ada lagi kemungkinan yang lain lah. Confirm dia mustatir anta. Jadi sini ni tuan-tuan nama dia. Ini ni
Domirun mustatirun wujuban nama dia. Wujuban. Wujuban tu maknanya apa Ustaz? Wajib, confirm. Confirm dah mustatir antara tu, tak ada lagi yang lain lah. Jadi fa'iluhu domirun mustatirun wujuban. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan terjumpa domir mustatir, sama ada dia confirm mustatir, memang mustatir je selalu, ataupun jaiz. Jaiz ni kadang-kadang dia mustatir, kadang-kadang dia tak mustatir, kadang-kadang dia tak ada. Macam mana contoh dia Ustaz? Contoh tuan-tuan ya. Contoh ni saya bagi contoh ya. Yang kadang-kadang mustatir, kadang-kadang tak ya. Contoh, zahaba aliyun. Contoh yang kedua, aliyun zahaba. Dekat sini tuan-tuan, zahaba aliyun telah pergi. Siapa yang pergi? Ali. Jadi ini fi'il dan fa'il. Ni fi'il dan fa'il. Dekat sini tuan-tuan, ada ke tidak mustatir anta? Zahaba telah pergi. Siapa yang pergi? Ali. Ali itu fa'il dia. Ada ke tidak mustatir anta, sorry. Ada ke tidak mustatir huwa dekat sini tuan-tuan? Ada ke tidak mustatir huwa dekat sini tuan-tuan? Ada ke tidak? Saya akan tanya kepada tuan-tuan. Sila jawab dalam ruang komen. Ada ke tidak mustatir huwa dekat sini tuan-tuan? Zahaba aliyun. Ayat yang pertama ni. Ada ke tidak mustatir huwa dekat sini tuan-tuan? Zahaba telah pergi. Siapa Ali? Ada ke tidak mustatir huwa? Dekat sini. Sepatutnya ada ke tidak? Sini ada fi'il, ada fa'il. Ada ke tidak tuan-tuan? Betul. Tuan Haji Zainal. Ada lagi nak jawab? Atau nak bagi pandangan? Ada ke tidak mustatir huwa dia tuan-tuan? Ada ke tidak? Ada ke tidak? Ada? Tak perlu. Betul. Tak ada. Betul. Terbaik. Puan Nurmadiah. Tuan Abdul Halim. Betul. Tak ada mustatir huwa tuan-tuan. Kenapa Ustaz? Sebabkan zahaba ni telah pergi. Siapa yang pergi? Ali. Kalau tak ada Ali, betul lah mustatir huwa. Huwa tu jadi fa'il dia. Zahaba fi'il, huwa fa'il, mustatir huwa fa'il. Dekat sini tuan-tuan, fi'il ada, fa'il di mana? Ali fa'il dia. Takkan mungkin lagi huwa. Tak boleh ada dua fa'il. Tak boleh. Kalau tuan-tuan nak juga buat huwa dekat sini, maknanya tuan-tuan ada dua fa'il. Ada huwa, ada Ali. Fa'il dia dua tak boleh. Fa'il satu saja tuan-tuan ya. Fa'il cukup satu saja. Jadi fa'il dia Ali saja tuan-tuan ya. Huwa tak ada. Jadi maknanya dekat sini tuan-tuan, zahaba aliyun tak ada fa'il. Tak ada fa'il. Tak ada huwa. Huwa dia tak ada. Mustatir huwa tak ada. Mustatir huwa tak ada ya. Okey. Ayat yang kedua tuan-tuan. Ayat yang kedua. Aliyun zahaba. Aliyun zahaba. Dekat sini tuan-tuan, Ali tu mubtada sebabkan dia isim, kata nama di awal ayat mubtada. Zahaba tu tuan-tuan apa? Fi'il madhi. Telah pergi. Saya tanya kepada tuan-tuan sini. Zahaba ni tuan-tuan, mana fa'il dia tuan-tuan? Zahaba, mana fa'il dia tuan-tuan? Okey tuan-tuan sekarang. Mana fa'il dia tuan-tuan? Zahaba tu. Fa'il dia mana tuan-tuan? Mana fa'il dia tuan-tuan? Zahaba. Mana fa'il dia? Sila bagi dalam ruang komen. Mana fa'il dia tuan-tuan? Zahaba. Ali itu telah pergi. Siapa yang pergi? Mana fa'il dia tuan-tuan? Mana fa'il dia? Betul. Terbaik. Tuan Abdul Halim. Terbaik. Mana fa'il dia? Betul. Puan Ramlah. Mustatir. Betul. Ada lagi nak jawab? Puan Nur Fazilah. Betul. Terbaik. Jadi tuan-tuan semua dah tahu dah. Dekat sini Zahaba ni Ustaz ada mustatir huwa Ustaz. Cuma disembunyikan dia Ustaz. Tersembunyi dia Ustaz. Maknanya fi'il madi ada fa'il iaitu huwa. Cuma huwa dia mustatir kan? Jadi tuan-tuan semua, pada ayat yang pertama, saya bagi warna lain lah. Pada ayat yang warna kuning ni, sini ni tak ada mustatir huwa, tak ada. Pada ayat yang hijau ni, ada mustatir huwa, ada. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Maknanya ini tuan-tuan, nama dia yang huwa ni, pada zahaba ni, ini nama dia mustatir jawazan. Mustatir jawazan. Jawazan tu maknanya apa Ustaz? Ini nama dia dhamirun mustatirun. Jawazan. Jawazan tu maknanya apa Ustaz? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Ini jawazan nama dia tuan-tuan ya. Jawazan. Beza dekat atas tadi. Atas ni wujuban, confirm. Jadi tuan-tuan kalau terjumpa di mana-mana ayat pun kalau ada is'a, confirm. Itu anta, mustatir anta. Memang ada mustatir anta.
Mustatir je selalu. Tak akan ada yang dia tu berubah. Memang wajib mustatir je tuan-tuan. Wajib mustatir. Sebab tu nama dia dhamirun mustatirun wujuban. Lepas tu tuan-tuan, selepas kita bagi tahu dhamir mustatir wujuban, kita bagi tahulah taqdiruhu. Taqdiruhu tu maknanya apa? Apa yang disembunyikan? Yang taqdiruhu tu maknanya yang disembunyikan adalah taqdiruhu. Yang disembunyikan adalah apa yang disembunyikan tuan-tuan? Taqdiruhu anta. Jadi taqdiruhu anta. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan terjumpa dhamir mustatir wujuban, lepas tu kena tulislah taqdiruhu. Siapa yang disembunyikan? Yang disembunyikan iaitunya ganti nama anta. Dalam ayat macam tu tuan-tuan ya. Okey, jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Itu sedikit mengenai mustatir tuan-tuan. Jadi mustatir ada dua jenis. Ada yang wujuban, ada yang jawazan. Ada yang wujuban, ada yang jawazan. Yang wujuban ni confirm dia memang mustatir je selalu. Kalau jawazan ni kadang-kadang mustatir, kadang-kadang tak mustatir. Macam tu tuan-tuan. Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Masya Allah. Jelas. Syukran Puan Zaidah. Kalau Puan Zaidah ni dah hatam ni, dah hadam ni pasal mustatir jawazan dengan wujuban ya. Masya Allah. Puan Ramlah jelas. Alhamdulillah. Puan Nurmadia jelas. Syukran. Okey, mana jelas tuan-tuan ya? Okey, terbaik. Terbaik. Okey. Kalau jelas kita akan teruskan kepada jelas Ustaz, kena biasakan tus irab macam ni. Okey, betul. Biasakan dengan panjang lah. Tapi kalau tak biasa, jangan pening-peningkan kepala. Buat saja yang simple pun tak apa juga. Tak ada masalah. Maaf Ustaz, tak sempat nak jawab. Ada tetamu datang. Okey, tak apa. Puan masanya tak apa. Okey, kita teruskan. Lepas tu li. Li ni apa tuan-tuan? Li. Sini ni li, naili ni ada dua ni. Li dengan naili. Jadi berusahalah. Engkau berusahalah untuk, li tu untuk ya. Li tu apa tuan-tuan irab dia? Li. Li macam mana tuan-tuan? Li tu apa tuan-tuan? Ada yang boleh? Ada yang tak boleh? Kalau li ni senang saja. Li ni apa? Li ni harful jar. Harful jar. Harful jar ya. Li itu adalah harful jar ya. Harful jar. Harful jar. Huruf jar. Haraf jar ya. Untuk maknanya untuk mendapatkan. Nail tu boleh manakan mendapatkan ya. Untuk mendapatkan. Nail ni tuan-tuan selepas huruf jar. Selepas huruf jar apa nama dia tuan-tuan? Selepas harful jar apa nama dia tuan-tuan? Selepas haraf jar. Cuba tuan-tuan i'rabkan naili dengan sempurna lah. Kalau boleh. Sila cuba i'rabkan dengan sempurna naili tu. Sila tuan-tuan semua cuba i'rabkan dengan sempurna. Naili tu macam mana cara meng'irabkan dia tuan-tuan? Dengan sempurna. Kalau boleh kalau nak simple saja pun tak apa juga. Okey, Puan Ramlah terbaik, betul. Okey, ada lagi nak jawab? Terbaik. Naili. Sila tuan-tuan semua sila i'rabkan. Sila i'rabkan naili. Okey, tak ada ya? Okey, naili macam mana tuan-tuan? Ada lagi? Tak ada selain Puan Ramlah? Ada. Okey, Tuan Abdul Halim, Puan Nur Fazilah, Puan Nurmadiah. Terbaik, Masya Allah. Terbaik semua. Jadi naili ni sebelum dia ada huruf jar. Maka dia isim majrur. Isim majrur apa i'rab dia? I'rab dia majrur. Oh Ustaz, double majrur ni Ustaz. I'rab dia majrur, nama dia isim majrur. Ada double majrur, kita hilangkan je lah satu-satu ya. Tak apa, kita hilangkan salah satu ya. Jadi isim majrur. Majrur dengan apa tuan-tuan? Ujung dia kasrah. Bil kasrah. Bil kasrah. Jadi ismun majrurun bil kasrah. Macam tu tuan-tuan ya. Sebenarnya ada satu lagi. Dia mauqi' i'rab dia majrur. Alamat i'rab dia kasrah. Kena dekat ujung dia kena tambahlah sebenarnya li'annahu jenis isim dia. Ini isim apa ni? Ini isim mufrad. Ni isim mufrad dia tuan-tuan. Nal tu isim mufrad ya. Cumanya yang untuk jenis isim ni tak payah sangat lah. Itu kadang-kadang je. Kalau tuan-tuan nak tambahkan saja kan. Kalau yang li'annahu tu tak penting sangat. Tapi seeloknya biasakan sajalah tulis tambahkan dengan li'annahu dekat ujung lah.
kalau tahu. Tapi kalau ragu-ragu dia isim mufrad ke yang isim yang lain, tinggalkan saja ya. Okey, terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Masya-Allah. Okey. Okey, lepas tu tuan-tuan al-karamah. Okey, ni ada jawapan Puan Zaidah, betul, terbaik. Masya-Allah Puan Zaidah. Tuan Haji Zainal, terbaik. Okey, Puan Maslina pun jawab juga ya, terbaik. Okey. Lepas tu tuan-tuan semua, Naili ni kenapa dia tuan-tuan tak ada alif lam, tak ada tanwin pun? Kenapa tuan-tuan? Kenapa dia tak punya alif lam dan tak punya tanwin? Li'an wa huwa mudhaf. Ni buat Puan Zaidah jawab tadi ni. Wa huwa mudhaf, betul. Dia ni adalah mudhaf. Sebab itulah Naili ni tuan-tuan tak ada alif lam, tak ada tanwin. Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Nail. Sepatutnya tadi tuan-tuan kena tengok ni. Ustaz, Nail ni isim. Tapi tak ada alif lam, tak ada tanwin. Kena bertanya juga tu. Kena tanya. Oh, tak ada alif lam, tak ada tanwin ni maknanya dia adalah mudhaf. Macam tu tuan-tuan ya. Dia mudhaf. Al-karamati tuan-tuan. Al-karamah. Al-karamati ni jadi apa tuan-tuan? Cuba i'rabkan tuan-tuan. Betul, terbaik semua jawab. Puan Nur Fazilah, Puan Ramlah, Puan Masrina, Tuan Haji Zainal untuk yang tadi ya. Terbaik, betul. Sekarang tuan-tuan al-karamah. Al-karamah, sila tuan-tuan i'rabkan dengan cara yang lengkap dia, yang lengkap. Ini isim mufrad tuan-tuan ya. Ini isim mufrad ya. Ini isim mufrad karamahnya. Sila tuan-tuan semua buat secara lengkap dia, i'rab dia. Okey. Puan Zaidah terbaik. Masya-Allah. Betul. Ada lagi nak jawab? Al-karamah. Puan Maslina, betul, terbaik. Masya-Allah. Ada lagi nak jawab? Puan Nur Fazilah, betul, terbaik. Betul, terbaik. Betul, Puan Nur Fazilah, betul. Okey, ada lagi nak jawab? Puan Nur Madiah, terbaik. Boleh juga, boleh, tak ada masalah. Okey, jadi tuan-tuan, pertama kita sebut kedudukan dia. Kedudukan dia mauqi'. Dia sebelum dia mudhaf, sebelum dia ada mudhaf, maknanya dia adalah mudhafun ilaih. Setiap mudhafun ilaih, i'rab dia macam mana tuan-tuan? I'rab dia majrur. Kita tulis i'rab dia. Jadi mudhafun ilaih majrur. Apa alamat majrur dia tuan-tuan? Apa alamat jar dia? Majrur dengan kasrah, ujung dia kasrah. Ini ni li'annahu, kenapa dengan kasrah? Sebabkan dia isim mufrad. Ini isim mufrad tuan-tuan ya. Jadi jenis isim dia adalah isim mufrad tuan-tuan ya. Itu cara lengkap dia lah. Jadi al-karamah mudhafun ilaih majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufradun. Macam tu tuan-tuan semua. Terbaik. Masya-Allah, terbaik. Okey. Okey tuan-tuan semua, jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jadi tuan-tuan, kalau nak mengirabkan, tulis dulu kedudukan dia, lepas tu i'rab dia, lepas tu alamat i'rab dia, lepas tu jenis perkataan dia. Okey, terbaik. Betul. Puan Husni, betul. Tuan Haji Zainal, betul. Okey. Okey, syukran. Masya-Allah, jelas ya. Syukran Tuan Abdul Halim, Puan Masrina, Puan Husni dan tuan-tuan yang lain. Jelas ya? Okey. Kita teruskan. Sikit lagi. Sikit je lagi ni. Min. Min ni apa ni tuan-tuan? Min. Ada dekat sana min dengan Allah. Min tu apa tuan-tuan? Min. Ada yang boleh i'rabkan? Min senang saja ni. Tuan-tuan semua tahulah. Kalau min ni apa tuan-tuan? Min harful jar. Min adalah haraf jar ya. Min harful jar. Betul, terbaik. Betul Tuan Haji Zainal, Puan Maslina, Puan Nur Fadilah. Terbaik. Okey. Lepas tu tuan-tuan, Allahi. Macam mana i'rab dia tuan-tuan? Sila i'rabkan perkataan Allahi tuan-tuan. Macam mana i'rab dia? Okey, Puan Zaidah betul, Puan Ramlah betul, Puan Husni betul. Terbaik. Tuan Abdul Halim betul. Okey, sekarang tuan-tuan semua, Allahi. Macam mana mengi'rabkan dia tuan-tuan? Macam mana nak mengi'rabkan dia? Allahi. Sila. Ada yang boleh? Allah ni tuan-tuan, dekat ujung dia tulis wahuwa lafzul jalalah ya. Ini lafaz jalalah. Ini lafaz jalalah. Okey, betul. Masya Allah. Puan Nur Fazilah, terbaik. Betul.
Terbaik, Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Allah, macam mana mengi'rabkan Allah tu tuan-tuan? Kalimah Allah, perkataan Allah. Okey, Puan Ramla, betul, terbaik. Ada lagi nak jawab? Okey, ada lagi nak jawab? Tak ada? Okey, Allah. Pertama tuan-tuan, sebelum dia ada huruf jar, maka nama dia adalah ismun majrur. Maka kedudukannya sebagai isim majrur. I'rab dia macam mana tuan-tuan? I'rab dia adalah majrur. Double majrur ni, tak boleh. Salah satu je ya, mubazir. Satu saja. Jadi ismun majrurun. Majrur dengan apa? Alamat dia bil kasrah. Dengan kasrah. Ini nama dia adalah wa huwa lafzul jalalah. Lafaz mengagungkan Allah. Jadi ini nama dia lafaz jalalah. Macam tu tuan-tuan ya. Wa huwa lafzul jalalah. Jadi ini Allahi ismun majrurun bil kasrati wa huwa lafzul jalalah. Okey, terbaik. Masya-Allah. Semua dah jawab ya. Terbaik tuan-tuan semua. Okey. Betul. Lafzul jalalah. Okey, terbaik. Masya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan semua, alhamdulillah kita sudah selesaikan perbincangan mengenai nahu dia. Jadi dalam nahu macam tu cara mengirabkan dia tuan-tuan, yang panjang dia lah. Kalau nak yang simple pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, untuk perbincangan nahu ni tuan-tuan, faham ke tak faham, sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Jadi tuan-tuan semua kena ingat dalam tasrif kita kena cari fi'il madi dia, sighah dia, wazan dia, jazar dia dan bina dia. Fi'il madi, sighah, wazan, kata dasar dan bina. Kalau nahu, kedudukan, i'rab, alamat i'rab dan jenis isim dia punyalah, jenis perkataan dia. Okey, alhamdulillah semua cakap faham ya. Alhamdulillah. Jadi itu sajalah tuan-tuan semua untuk kelas kita hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Khamis tuan-tuan ya. Hari Khamis ya. Hari Khamis sebabkan esok saya tak dapat untuk membuat live. Jadi insyaAllah kita jumpa hari Khamis pada masa yang sama, pada pukul yang sama ya. Hari Khamis tuan-tuan ya. InsyaAllah jumpa lagi. Minta maaf atas segala kekurangan saya. Hayya nakhtatim darsana al-yawm bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arakum yaumal khamis. Wallahu a'lam.